di Malaysia, satu negara yang bernama Malaya sudah wujud. Malaya sudah ada. Sudah ditubuhkan pada tahun 57. Kemudian, Malaya telah berunding dengan Singapura, Sabah dan Sarawak supaya tiga-tiga negeri tersebut yang boleh kita anggap sebagai penjajahan British semasa itu, Singapura, Sabah, Sarawak bersama dengan Malaya tubuhkan satu negara baru yang dipanggil Malaysia. Ini bermakna Singapura, Sabah dan Sarawak bukan sama status, bukan sama taraf dengan Perak, Selangor, Kedah, Pulau Pinang dan seterusnya. Singapura, Sabah dan Sarawak sama status dengan Malaya ataupun Persekutuan Tanah Melayu. Apa sebab sekarang kita letak Sabah dan Sarawak sama status dengan negeri-negeri di Semenanjung? Singapura sudah keluar. Singapura keluar ataupun ada yang kata Singapura dihalau keluar. Walau bagaimanapun, dihalau atau mereka keluar dengan sukarela, Singapura keluar dari Malaya ataupun dari Malaysia oleh kerana mereka tidak sanggup diturun taraf, diturun pangkat dan dianggap sebagai sama taraf dengan satu negeri di Semenanjung. Dan oleh kerana selisih faham atas isu ini, Singapura keluar dan menjadi negara bebas, independent, republik. Jadi Sabah Sarawak hari ini menghadapi masalah yang sama yang dihadapi oleh Singapura, iaitu Sabah dan Sarawak telah turun pangkat dan telah dianggap hanya sebagai satu negeri sama taraf dengan tak kisah Penang ke Kedah, Perak, Selangor dan seterusnya. Jadi kalau kita kaji, kalau bagi Sarawak 18 point agreement, perjanjian 18 perkara, dan Sabah 20 point agreement, perjanjian 20 perkara. Kalau kita kaji, kita akan lihat di dalam perjanjian ini, iaitu Sarawak. Kita ambil contoh Sarawak, ya. Sarawak dan juga Sabah. Kedua-dua negeri ini ada beberapa kebebasan yang diberi oleh kerajaan pusat. Di mana Selangor, Perak dan seterusnya, di mana mereka tidak mempunyai kebebasan tersebut, di Sabah Sarawak ada keutamaan atau kelebihan bagi Sabah Sarawak. Misalan, saya ambil satu contoh, peguam Sabah Sarawak boleh menjalankan urusan di Semenanjung, tapi peguam Semenanjung tak boleh menjalankan urusan di Sabah Sarawak. Mereka kena dapat kelulusan dulu. Kalau kita ambil kapal terbang dan kita terbang ke Kedah atau terbang ke Kelantan misalan, immigration Kedah atau immigration Kelantan tidak boleh sekat kita dari memasuki negeri-negeri tersebut. Mungkin immigration di lapangan terbang antarabangsa, kalau kita terbang dari luar Malaysia, mungkin mereka boleh sekat kita dari memasuki Malaysia. Tapi kalau kita rakyat Malaysia dan dari Kuala Lumpur misalnya, kita terbang pergi Kedah atau Kelantan, immigration di situ tidak boleh menyekat kita dari memasuki negeri-negeri itu. Tapi di Sabah dan Sarawak, immigration Sabah Sarawak boleh menyekat kita, walaupun kita rakyat Malaysia, boleh menyekat kita dari memasuki Sabah dan Sarawak. Ini satu kebebasan yang Sabah Sarawak mempunyai, di mana kuasa immigration ditentukan oleh negeri. Sama juga misalnya bahasa. Di Semenanjung atau di Malaysia, bahasa resmi ialah bahasa Malaysia. Tapi di Sabah Sarawak, kalau ikut perjanjian 18 perkara atau 20 perkara,
Bahasa resmi ialah bahasa Inggeris. Dan di mana, misalnya di Semenanjung, di mana bahasa Inggeris akan diguna hingga 10 tahun selepas merdeka, bermaknanya tahun 67, bahasa Inggeris tidak lagi diguna, semua akan bertukar kepada bahasa Malaysia. Tapi di Sabah dan Sarawak, bahasa Inggeris sebagai bahasa resmi selama-lamanya. Tidak ada tempoh masa di mana bahasa Inggeris akan dihenti digunakan. Jadi ini beberapa contoh yang saya beri. Dan mungkin contoh yang satu perkara yang penting sekali, lebih penting dari lain, ialah tentang kewangan. Di mana negeri berhak mengutip kewangan mereka sendiri secara cukai dan lain-lain. Dan duit ini diguna untuk kepentingan negeri. Sekarang, apa yang berlaku? Hasil negeri diambil oleh pusat. Padahal di dalam perjanjian, hasil negeri patut 100% pergi kepada negeri, bukan kepada pusat. Jadi, dengan kita ambil satu contoh misalnya, minyak, gas dan minyak, ataupun petroleum. Kalau hasil petroleum, kalau mengikut perjanjian, sepatutnya kesemuanya pergi kepada negeri. Tapi sekarang negeri diberi hanya 5%. Dan 95% hampir semua diambil oleh kerajaan pusat. Ini saja sudah bertentangan dengan perjanjian. Jadi, Sabah dan Sarawak telah lama menghadapi masalah di mana satu perjanjian wujud, satu perjanjian ada, tapi perjanjian tersebut tidak dihormati oleh kerajaan pusat. Dan rakyat Sabah dan Sarawak menerima keadaan. Rakyat Sabah Sarawak tidak menentang, tidak bersuara, tidak sungut langsung. Adakah ini kerana pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak menerima keadaan ini? Adakah satu perjanjian yang telah diikat sebelum Malaysia ditubuhkan, di mana Sabah Sarawak akan menjadi ahli Malaysia? Adakah semua ini tidak lagi relevan, tidak lagi penting? Apa sebab pemimpin-pemimpin Sabah Sarawak begini lama menerima keadaan, tidak cuba mengubah keadaan dan membenarkan kerajaan pusat merompak negeri Sabah dan Sarawak, merompak harta rakyat Sabah dan Sarawak dengan tidak bersuara langsung? Ini boleh katakan satu tindakan pemimpin-pemimpin yang tidak menunjukkan taat setia kepada rakyat mereka. Kalau kita nak kata traitor, penderhaka, inilah satu contoh sebenarnya pemimpin-pemimpin traitor atau penderhaka yang lebih mementingkan kedudukan mereka sendiri, yang lebih mementingkan kuasa dan tidak langsung peduli tentang hak rakyat dan tidak langsung kisah apa sepatutnya dibuat mengikut perjanjian 18 perkara atau 12 perkara tersebut. Itu saja komentar saya.